Ya, Cerakin Minda kita bawakan dalam perkongsian wewenang pada pagi ini untuk kita menggambarkan berkenaan jangan tertipu dengan skamer. Mungkin mereka one step ahead further, tetapi kita juga perlu satu langkah ke hadapan berbanding dengan langkah yang telah pun dibina oleh skamer tersebut. Tak perlu diperkenalkan lagi, kita bersama dengan pagi ini bersama dengan Tok Ki. Apa khabar Tok Ki? Sihat Alhamdulillah. Alright, terima kasih bersama dengan kami. Tok Ki, ni banyak cerita pasal skamer ni. Ada sakit yang jiwa. kita sakit jiwa dengar. Ya, dengar tu sakit jiwa. Dia yang terkini, yang latest modus operandi ni apa skamer ni? Dia sebenarnya skamer ni dah saya ingat yang kuatnya yang berkaitan menggunakan social media ni dalam 3-4 tahun lepas. Tapi kebelakangan ini masa PKP pun naik bergila-gila. Lepas tu sekarang pun yang kita paling risau ni setelah adanya scam yang menggunakan apps ni. Okey. Pasal dia gunakan apps, orang nak ada yang sampai nak pinjam pula nak cari server mate pun pakai itu juga. Harga murah. Ada orang masuk-masuk tiba-tiba dia tanpa dia perasan duit dekat bank pun boleh habis. Jadi benda ini benda yang cukup sedih lah. Zaman ini zaman pening kepala. Zaman orang tak ada kerja dan ni duit ni habis hampir licin lah boleh katakan. Dan yang kena pula tak kira orang dah. Tak kira orang politik pun kena. Yang profesional kita tak profesional yang kita tak fikir mungkin kena juga. Jadi kena berhati-hati sangat. Kena berhati-hati. Dan saya rasa kita kena dah mula didik rakyat. Pasal rakyat kena lawan. Pasal kalau autoriti nak bantu pun rakyat mungkin kurang perasan. Jadi kurang perasan, dia tidak participate lah. Contohnya saya tengok macam apa yang dibuat oleh kempen bank negara kan, dia kata soal. Bila kita kena soal lah, ni okey je. Ada kawan seorang tu, dia boleh kena scam 500,000 tanpa jumpa orang masa dalam Facebook je. Cuba bayangkan. Ini orang luar biasa, orang politik yang bertahun-tahun jadi apa ni boleh terkena, boleh kita yang kat bawah ni. Jadi dia orang ni membaca kehadapan kita berlangkah-langkah, mungkin 10 langkah ke depan. Jadi kita nak soal tu pun dia dah ada jawapan. Kalau dulu pakarnya orang daripada contohnya Nigeria, dia memang ada kelebihan. Tapi sekarang ni nampak gayanya kat sini pun macam-macam. Yang tak masuk akal. Jadi nasihat saya gini je lah. Maknanya sebelum kita buat apa-apa, kita kena tengok soal betul ke tak betul ni. Masuk akal ke tak masuk akal. Kan? Lepas tu kita kena sekat. Kalau kita nampak ini tak betul ni, kita kena war-warkan benda ni tak betul. Dengan saudara ke apa benda. Lepas tu of course kita kena sebarkan. Benda ni kena sebarkan supaya berhati-hati. Jangan nak mudah. Dia kalau melibatkan duit ni kita kena berkikir 2 kali, 3 kali. Ya, itu masalahnya sebab dulu kita pernah ada kempen klik dengan bijak. Nak klik dengan bijak tu rasanya skamer lagi bijak kot. Dia banyak kali sangat bijak dia. Pasal orang kita dia kaedah yang digunakan satu keuntungan dan kesenangan. Dan satu lagi takut. Dia either seronok atau fear. Ini panggilan daripada mahkamah. Alamak, mahkamah pula panggil contohnya. Panggilan daripada balai polis. Jadi benda-benda yang macam ni memang. Dan kadang-kadang kalau kita bercerita kan, itu aja cakap, you tak mungkin orang yang di level itu patut kena. Tapi kena juga. Okey. Jadi ini yang kita tanggung selama hari ni. Jadi saya rasalah kita kena merakyatkan usaha melawan si bengong-bengong ni yang cukup licik dalam mengkaji kita. Dan yang terkini tu yang kita takut yang pakai apps tu, pasal dia bila kadang-kadang kita tak prihatin sangat. Jadi bila kita tekan tu, kita konsen kepada dia masuk ke dalam telefon kita. Itulah yang keluar gambar, segala benda, butiran, alamat, kawan. Jadi contohnya yang banyak dia dapat maklumat tu, contohnya somebody dapat maklumat, katakan saya lah. Lepas tu maklumat tu dia tengok tuan sebagai salah seorang kawan yang dalam Facebook. Pasal dia dah dapat maklumat kita tu. Jadi
Dia pun kata, okey, saya Tok Ki, saya ni sangkut dekat Sarawak, duit hilang apa ni, tolong bagi 2,000 dulu. Balik esok saya bagi. Jadi dia hantar kat semua kawan-kawan ni. Dia kata phone hilang apa benda lah. Jadi dia hantar kat semua kawan-kawan ni yang terima tu. Kawan dia, you tengok Tok Ki perlu duit ni, bantulah. Bagilah 1,000. Kalau 10 dah berapa? 10 dah 10,000. Dan kita punya dalam tu sampai 1,000 kita punya network. Jadi benda-benda seperti ini kita kena bertanya. Jangan huru-hara. Jangan takut tak masuk akal dan jangan seronok tak masuk akal. Dua benda ni kita kena bersungguh dalam menanganinya lah. Ya, cuma ialah bila Tok Ki cerita sampai ada yang hilang 400,000 dalam 1 saat dan 2 saat. Bukankah sistem perbankan kita mensyaratkan contohnya? Itu soalan yang paling tepatnya sebenarnya Tok Ki baru nak cakap. Okey, kalau kita nak keluar cash lebih 10,000 atau 20,000 pun kita perlu hadir ke kaunter. Dan banyak persoalan yang perlu dijawab. Tapi macam mana boleh transfer 400,000? Baru ni kita pun ada berbincang dengan bank negara. Kita rasa, kita sebutlah, kalau kita buka bank, kita kena ada security guard. Kita kena ada strong room. Dan proses tu, tengok muka lah benda. Tapi cuba bayangkan yang ditipu ni, yang kena pedaya ini duitnya banyak, mungkin sampai ratus ribu pun. Yang ditipu itu macam tidak ada proses checking. Kita bincang dengan bank negara pun saya rasa cukup security bagus daripada bank. Pasal dia kena tentukan sistem ni selamat. Kalau tidak, tak ada makna lah kalau kita katakan bank tak ada security, tak ada peti besi. Orang ambil lah. Ini pun sama je. Jadi tanggungjawab juga adalah bagi kepada pihak bank yang mengurus takbir urusan transaksi ini, supaya ia melalui proses kedua atau ketiga. Contohnya kalau orang tua, bank tu tengok pakcik umur dah macam Tok Ki tu umur 60 lebih ke apa benda, tengok ini kena call salah satu saudara dia. Contohnya, betul ke bapa awak ambil duit ni? Pasal banyak yang kena, dan ada juga yang selamat. Bank ni dia prihatin, di mana ada yang dia orang dah nak ambil duit tapi dia tengok macam pelik sikit, makcik tu dia call. Jadi kita nak warga-warga yang bertanggungjawab lah. Lagi satu, saya juga ada terbaca berkenaan dia modus operandi menukarkan wang itu kepada mungkin crypto atau cryptocurrency dalam apps tu. Maknanya pembayaran itu tidak boleh dikesan apabila kita menukarkan wang ringgit kepada cryptocurrency. Dan cryptocurrency itu dibayar kepada pihak yang scammer itu. Jadi trace ataupun kesan jejak tu tak ada, Tok Ki. Dia memanglah sekarang ni. Ini juga contoh saja cerita kan. Bayaran-bayaran yang macam sensitif ni sekarang ni dilakukan juga melalui kripto. Pasal siapa nak cek? Kalau bank ada bank statement, kalau ini tak ada. Jadi itu memang kita kena didik masyarakat kita supaya mereka prihatin. Supaya mereka bertanya. Itu soal tu. Betul tak betul ni soal. Patut tak patut. Dan kita kena pakat-pakat. Maknanya benda macam ni kena disekat. Kena daripada dalam jiwa kita untuk pasal kena ni dia macam makan tak habis sebenarnya. Pasal duit tu boleh licin dalam masa saya rasa ada yang kes-kes yang kita dapat laporan je 3-4 minit je. Kita nak pergi ke bank pun berapa jam. Betul. Dan tak ada secondary security tu. Maka secondary check ataupun tiga kalau jumlah 5,000 okeylah boleh. Tapi kalau dah ratus ribu tak ada alert ke untuk patutnya ada. Jadi itu bank kena ada alert system. Maknanya bank juga bertanggungjawab. Dan mungkin satu lagi saya nak menyeru kepada autoriti lah mungkin juga dia kena lebih tegas. Pasal hari ini kebanyakan telefon tuan boleh kita pergi ke beberapa tempat yang jual phone card ni, dia tak payah daftar pun. Pasal dia orang dah daftar banyak-banyak bawah nama orang Pakistan, orang Bangladesh, orang India, jadi kita boleh ambil je. Dan saya boleh gunakan phone ini, kad ini untuk menipu. Dan sudah tentu saya takkan gunakan telefon saya sendiri yang berdaftar nama saya untuk
menipu orang, dapatlah polis track. Jadi pada kita, dia kena make sure phone ini berdaftar, dan kebanyakannya phone ini memang tidak berdaftar. Jadi nak cari macam mana? Cuba kereta tak daftar. Ini phone ni berapa juta. Betul. Jadi kita mohon pihak authority, ialah mungkin MCMC ke ataupun pembekal telefon, syarikat-syarikat telco ini, memang dia kena bayar undang-undang, dia kena daftar. Ya. Tetapi dia orang tak buat begitu. Jadi kalau tak daftar, kita bebas nak ugut orang ke, saya boleh ugut, bukan nama saya. Jadi ini kena. Dan juga ini merupakan salah satu, kalau tak ada phone, contohnya hari ini tak ada phone, saya boleh kata sukar ataupun susah orang nak menipu. Nak tipu pakai phone mana? Takkan nak tipu kat public phone. Ini tipu kat tepi mana boleh duduk, boleh kau. Jadi benda ini memberi ruang kepada penipu ini mengambil kesempatan atas kegagalan pihak company ini untuk mendaftar telefon. Patut dia kena daftar, tak daftar satu phone, denda lah 100,000 ke, baru dia huru-hara sikit. Ni pasal tak kena kat dia. Jadi kita kena rakyat kena push sekarang ni, tentukan MCMC mengenakan tindakan yang paling dahsyat sekali, paling berat kepada syarikat telco ini yang membenarkan macam mana telefon tidak didaftar. Ya. Jadi ini, dan kita juga kena melihat daripada satu sudut juga. Saya rasa sekarang ni kita kalau dah kena tipu, dahlah kena tipu. Contohnya tipu kita macam ni, jadi BPIM clear. Kalau sesiapa berikat dia kepada orang nak menipu, memang kita tak tolong, tak sokong. Tapi kalau kad itu ditipu secara curi ke, secara orang nak pinjam loan ke, macam-macam yang buat ni, kita banyak macam tu. Contohnya dia pinjam, you nak pinjam loan, okey, you bagi kad, I pegang kad you dulu. Dalam masa 2-3 hari dia dah tipu dah. Bila orang tu, dia kad tu dapat balik ataupun dia sedar, dah berpuluh kes tipu. Jadi dahlah dia kena tipu. Dia pula kena charge oleh polis. Dia jadi scapegoat lah. Dia pula jadi mule account. Itu mule account tu. Okey. Mule accountnya dia pun tak perasan. Memanglah orang bawa dadah pun mule juga. Yang kena tertentu orang yang bawa dadah kan. Tapi maknanya nombor satu, kita kena berhati-hati. Dan authority, apa yang kita harap, authority mencari, bukan setakat pemilik akaun, authority kena cari juga pelaku. Pelaku jenayah itu. Maknanya jangan kita cari saja victim pasal kita tutup kes. Pasal memanglah, pasal kalau akaun saya, bolehlah, ni Tok Ki itu orang masuk akaun dia ada 30 akaun report dia, polis report. Tok Ki bertanggungjawab. Betul lah, kita tutup kes tapi kita tidak selesai kes, dan penipu ini terus berjalan relax je pasal dia tidak kena tipu. Dia tidak, nama dia pun tak masuk. Jadi saya rasa rakyat kena bersama. Pasal ini kita pun kita tak kena lagi, kita tak kena, tapi saudara kita, dan benda ini berpanjangan. Tambah-tambah bila ada apps yang Tok Ki cerita tadi lah, esok gambar you, girlfriend semua dalam tu, masalah. Ya, sebenarnya saya pun ada pengalaman peribadi, orang yang kita kenal tiba-tiba hantar mesej yang itu banyak. Itu banyak kita semua terima. Agak pelik ya. Betul, lepas kita pun jelah, tolonglah bagilah sikit. Dia pandai, dia tak minta banyak. Ya. Tapi kalau nak lebih kepastian, kita call balik lah. Ialah call kadang tak dapat ke apa benda. Pasal dia dah masuk dalam kita punya sistem. Dia boleh adjust apa saja. Okey. Maknanya kita kena berhati-hati. Jangan benarkan orang masuk dalam sistem kita. Ada satu juga kes, bukan saja dalam talian Tok Ki. Malah skamer ni juga berani memalsukan dokumen-dokumen mahkamah. Seperti surat perintah mahkamah. Surat daripada peguam. Daripada bank. Bank kelulusan. Ada kawan saya dapat, dia lulus berapa juta. Lepas tu, tadi nak kena bayar. Itu keberanian yang dia lain macam. Dan macam ni saya melihat ada ancaman yang besar kepada pengguna kerana saya tengok sindiket ni macam bekerjasama. Okey. Memanglah dia sama-sama dia. Jadi dia sedikit bekerjasama, dia jual maklumat, dia bagi maklumat. Yang alung dah tentu dia bagi. Contohnya ada orang pinjam, dia bagi kepada grup dia maklumat-maklumat. Jadi orang lain pun bagi. Pasal dia dapat komisen, dia bagi satu nama tu, saya dia beritahu dia dapat RM300. Okey. Wow. Jadi dia orang pun menjual maklumat. Jadi cuba bayangkan maklumat peribadi kita ni orang jual kepada sindiket.
Oi bos, dia tahu kita ke mana buat apa benda pengsan ni. Dan kita pula suka cerita kan. Cerita kita ini. Jadi macam-macam benda yang kita dedahkan kepada kumpulan yang kerja dia memang menipu. Jadi kita harap maknanya yang mula pada sekarang lah kalau dapat arah tujunya adalah untuk menyekat dan mendidik pengguna. Tapi kalau boleh kurangkan menjadikan mereka viktim. Pasal hari ini yang jadi viktim tu banyak yang dibawa ke mahkamah kerana akaun dia sahaja. Memang tanggungjawab dia. Tapi yalah, kita ni macam-macam kelemahan kita dengan kawan, dengan saudara, dengan bekas yang berkait macam-macam lah. Dengan yang bercintanya, dia dah baik-baik habis. Ada saya jumpa dia mengadu dia ni buat rambut, datang dulu black. Dia dah bercerita, pinjam akaun sekejap. Bagilah ke dalam. Sebab dijadikan sebagai mute lah. Okey. Nak buat macam mana? Jadi ialah itu undang-undang. Tapi maknanya kita kena didik masyarakat kita supaya faham. Supaya jangan excited sangat. Kadang-kadang seronok sangat kan. Kena jadi excitement tu kena hati-hati, fear pun kena hati-hati. Dalam banyak-banyak kes yang Tok Ki pernah sama-sama bantu, berapa peratus yang boleh dapat duit balik? Itu paling kurang. Paling kurang. Saya rasa kalau dapat 5% nasib baik. Dia bila dah tipu, dia dah memang perancangan. Dia masuk je highway tu tak boleh nak tangkap dah. Jadi hati-hati, kena betul-betul kata orang, soal tu penting sangat. Kita harap ialah dengan nampak gaya Bank Negara very proaktif isu ini. Jadi kita harap kita dapat bersama. Mungkin Bank Negara dia kena sponsor tiap-tiap minggu program cerita pasal ni. Betul. Bank Negara InsyaAllah. Cuma ialah kan kadang-kadang bila cerita pasal skema ni, iklan-iklan pun kadang-kadang dibenarkan. Iklan-iklan yang subscribe kepada betul. In fact itu pun kita ada cerita. Contohnya macam katakan apps. Sekarang ni bebas siapa-siapa buat apps. Patutnya tak boleh. Patutnya ada you nak buat apps boleh, tapi you kena ada register. Jadi orang boleh check. Contohnya hari ini kalau berita datang, saya ada cerita itu. Contohnya mungkin berita-berita atau email ke perlu disahkan oleh a center. Maknanya benda ni ada daftar lah. Ni nama pun nama orang entah mana-mana Nigerian ke apa benda. Jadi nak tangkap ke mana? Jadi kalau kita nak tengok dokumen, biar melalui satu proses screening. Screening tu bukan bercerita pasal dokumen tu betul, tapi kita tahu asalnya di mana, macam ada IC lah. Ni tak ada IC. Jadi, tapi itulah, bila berduit pun bermasalah, tak berduit pun bermasalah juga. Yang masalahnya yang tak berduit bukan. Yang tak berduit pun. Baru ni satu orang tu dia dah susah kemain kena duit 800 je dekat bank. Itu pun habis. Habis kena sapu. Habis. Jadi Masya-Allah. Tak tahu nak ceritalah, cukup kesian. Ini kita kena jadikan melawan skamer ni kalau boleh jadikan satu usaha rakyat. Tak lalu dah. Cuma itulah, bila kita lebih banyak kesedaran, skamer ni pun kadang-kadang memerhati juga. Tapi dia pun tahu nak escape macam mana. Betul, tapi maksud saya maknanya mula-mula kita potong. Kalau telefon ini kena daftar betul-betul, saya rasa mungkin 5-60% boleh ditahan. Pasal pun nak buat kerja. Jadi nombor 2 pula, tangkap viktim. Pasal kalau tidak hari ini yang kenanya victim of the scam. Yang pelakunya tidak diikut. Jadi ini saya rasa kita mencari senjata yang membunuh, kita mencari pembunuhnya. Jadi jangan silap, maknanya kita cari, kalau dapat pisau pun nak cari pisau, nak buat apa, kita nak cari siapa yang menggunakan pisau itu, supaya contoh yang gunalah CCTV. Pasal dulu saya ada cadang juga kepada bank supaya scam ni cuma bagi gambar. Jadi bila gambar tertampal dia pun nak lari pun serba salah juga. Ini tak ada tidak dilakukan demikian. Sebarkan. Mungkin pada dia rasa benda ni tak penting ke, tapi kita di bawah ni tuan, kita di jalanan, kita hari-hari berjumpa dengan masalah. Jadi kita harap
boleh panggil juga kita pasal kita ada maklumat cara kita. Pasal kita di lapangan kan. Jadi kalau boleh gunakan, kita gunalah kita sebaik mungkin pasal kita juga cuba membantu. Dan ialah dalam kes Along ke, dalam kes-kes yang macam ni yang belum scam yang kadang-kadang kurang masak ni senanglah sikit tangkap. Ini dah memang expert. Kalau scam dah expert ni susah sangat. Itu dah industri lain. Milion-milion ada orang yang kena seorang pun. Ini bukan cerita main-main. Seorang pun kena macam tu. Dari satu kes 11 million. Ya. Ini bukan cerita main-main. Jadi scam pun boleh lepas. Tu dah kita kena educate. Ya. Kita kena educate rakyat. Okey, mari kita bersama dan ambil kes ni, mungkin baca kes-kes ke, pasal kan orang suka dengar cerita kisah benar kan. Jadi cuba kita dengar, kita boleh buatkan reenact balik cerita tu. Kita buat kat filem lah, tapi itu mungkin saya kata minta bank negara sponsor. InsyaAllah kalau ada kesempatan, ada rezeki, InsyaAllah. Terima kasih Tok Ki. Terima kasih daripada PPM bersama dengan kami. Kalau ada kesempatan kita nak bersama lagi dengan Tok Ki, kita banyak lagi topik-topik menarik kita boleh cerita bersama dengan Tok Ki. Dengan lepas ni topik poligami. Poligami scam. Ada juga. Okey, terima kasih Tok Ki. Kita nak berehat seketika dan kita akan kembali selepas ini. Kita nak